Fayajtami'u ahlun nar alaihi fayaqulun. Ahli neraka yang lain jadi heran. Ahli neraka tu dah teruk, dah kena azab. Bila dia tengok Mamat ni, ui, ini rare ni. Kita orang tak ada kena campur begini. Awak ni berat sungguh dosa ni. Siapalah orang ni? Hai fulan ni, masya'nuka. Siapa engkau ni? Bila orang tu pusing saja, mereka pun tanya, ustaz. Ni contoh marah pula ustaz. Saya boleh sebut sebab saya ustaz. Kalau orang lain ceramah, kena entahlah orang tu. Ustaz, alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah tuan dulu berceramah ajak kami buat baik, suruh kami jangan buat benda tak elok? Kenapa ustaz lebih teruk pada kita orang berburai perut ni? Apa cer? Dia borok juga. Apa jawab orang ni tadi? Qal kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Silap saya dulu. Saya suruh kamu buat makruf, buat baik, tapi saya sikit habuk tak buat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati tuan rumah yang hormat Datuk Seri Haji Muhammad Zaini bin Haji Saleh selaku pengurusi Masjid As-Salam Karak, para pegawai ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid As-Salam Karak, yang dihormati juga Datuk Pegawai Daerah Bentung, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat. Moga sekaliannya sihat sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan kita pada malam ini, dan seterusnya dapat saling bertatap muka dalam rangka membincangkan berkenaan Isra' wal Mi'raj. Walaupun sekarang ni Isra' Mi'raj dah pun berlalu, dia perbahasan Isra' Mi'raj perintahan ini dia panggil Christmas in July lah dia panggil, sebab kita dah masuk Sya'ban. Okey, tak ada masalah. Isra' wal Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi SAW yang penuh dengan mukjizat, dan dia mengandungi banyak hikmah dan pengajaran untuk kita. Bahkan perkataan Isra' itu sendiri banyak rahsianya. Perkataan dalam bahasa Arab, perkataan Sara maknanya berjalan di waktu malam. Kenapa Tuhan pilih malam? Oh, ini pun rahsianya banyaklah. Perjalanan malam berbeza dengan perjalanan siang. Orang kalau jalan Karak kita ni, kalau jam waktu siang dengan jam waktu malam, lain renyah dia. Renyah siang lain, renyah malam lain. Malam walaupun renyah, tetapi dia adalah sejuk sikit, anak-anak pun tidur. Dan malam ni pula dia suasananya lebih romantis lagi, kerana malam ini kebiasaannya dipilih oleh kekasih bertemu dengan kekasih. Biasanya romantiknya waktu malam. Itu orang ada candlelight dinner. Orang tak pasang lilin waktu siang, waktu malam. Adapun perkataan Asra ini, kata terbitan dia adalah Isra'. Isra' maknanya memperjalankan seseorang di waktu malam. Dalam bahasa mudah, bukan Nabi yang pergi berjalan,
tapi dia diperjalankan. Oleh siapa? Oleh Allah. Manakala perkataan Mi'raj pula maksudnya laluan ke atas, dalam bahasa mudah tangga, yang mana inilah yang dilalui oleh baginda Nabi dari Baitul Maqdis pergi ke langit pertama, langit kedua dan juga seterusnya. Hadirin hadirat sekalian, kita nak terus ke nak tunggu muncul habis? Tengok tuan-tuan tak khusyuk nampak saya okey je. Tunggulah sekejap ya. Saya dah biasa, dah ceramah bising ni. Tunggulah sekejap. Nampak semua kasihan. Hidup berbilang kaum beginilah gaya ya. Tolak ansur. Hadirin hadirat sekalian, banyak pelajaran Isra' Mi'raj ini, sama ada peristiwa yang berlaku sebelum, semasa ataupun selepas, semuanya memberi pelajaran pada kita. Pada malam ini saya kecilkan skop perbincangan kita. Kita nak melihat sebahagian daripada peristiwa yang berlaku semasa Nabi Isra'. Banyak pelajarannya. Apakah dia? Pada malam Isra' Mi'raj, selain daripada cerita Nabi dapat perintah salat secara langsung daripada Allah, Nabi juga telah diperlihatkan kepada sebahagian daripada tanda kebesaran Allah. Dan itu antara main objektif Isra' Mi'raj, nak tunjuk kebesaran Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Apa tujuannya? Misi utamanya linuriyahu min ayatina, supaya aku tunjukkan pada dia sebahagian kecil daripada kebesaran aku, kata Allah. Surah Al-Isra' ayat yang pertama. Apakah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran yang Allah tunjukkan pada Nabi itu? Kata ulama, banyak hadis yang menerangkan. Pertama, Tuhan tunjukkan sikit saja kehebatan dia. Pertama, diperlihatkan kepada Nabi 7 lapis langit yang selama ni tak pernah kelihatan, dan Nabi boleh tengoklah langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7. Kemudian Nabi dipertontonkan Baitul Ma'mur yang selama ni tak ada sampai dia orang. Nabi ditunjukkan Sidratul Muntaha. Nabi dipertemukan dengan senior dia terdahulu, terdiri daripada Nabi Adam sampailah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan antaranya, ini pelajaran kita nak ambil, Nabi diperlihatkan gambaran umat dia yang sengsara dan juga bahagia di hari kiamat nanti. Ini kita nak fokuskan malam ini. Dalam peristiwa itu Nabi dipertontonkan sebahagian daripada gambaran apa yang akan berlaku kepada umatnya yang akan menghadapi kesengsaraan semasa hari kiamat nanti. Pertama, Nabi ditunjukkan tentang umat dia yang masa di dunia suka makan duit riba. Pertama sekali ditunjukkan. Satu hari Nabi cerita kepada Abu Hurairah, ra'aitu lailata usriya bi lamman tahaina ila sama'i sabi'ah fanazartu fawqi fa idza ana bi ra'din wa barkin wa sawa'iqa qala wa ataitu ala qaumi butunuhum kal buyuti fiha al hayatu tura min khariji butunihim faqultu man haula'i ya Jibril qal haula'i akalatur riba. Nabi cerita pada Abu Hurairah, pada malam saya Isra', saya sampai ke langit ke-7, saya pandang ke arah atas, saya nampak kilat petir halilintar. Saya pandang ke depan, saya tengok ada satu kaum kumpulan orang, perutnya sebesar rumah. Perut sebesar rumah. Dalam perutnya itu pula penuh dengan ular. Dan ular itu boleh lihat dari luar. Maknanya perutnya transparent, tak tinted, nampak dalam. Ular berlengkar dalam perut dia. Perut pula besar rumah. Tak dapatlah kita nak gambarkan. Maka kata Nabi, fakultu man haula'i ya Jibril. Siapa ni ya Jibril? Pelik sangat ni, perut dah besar, banyak ular pula. Kata Jibril, inilah umatmu yang suka makan hasil riba. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Ada juga riwayat daripada Samurah bin Jundab. Digambarkan dalam peristiwa Isra', orang yang suka riba,
digambarkan seperti orang yang berenang pada sungai dan mulutnya disumbat dengan batu. Ra'aitu lailata usriya bi rajulan yasbahu fi nahrin wa yulqahumul hijara fasa'altu ma hadza faqila li akilur riba. Saya ternampak juga pada malam Isra ada seorang laki-laki berenang dalam satu sungai, mulutnya disumbat dengan batu. Saya tanya kepada Jibril, siapakah itu? Ini kaki makan duit riba, kata Jibril. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, kita riba ni kena tinggalkan. Sama ada kita sedar ke tak sedar, kita kena tinggalkan. Masalah sekarang bila kita Jabatan Mufti ke ustaz-ustaz bagi nasihat tentang riba, orang marah. Padahal riba ni dosa besar. Kita nasihat jangan duduk dengan dunia perbankan yang ada riba. Marah pula, tak boleh begitu. Ini menegur benda dosa besar. Sebab itu riba ini benda kita istighfar perang dengan Allah. Riba ni atau aziyadah atau increment ataupun excess ini pada perkara tertentu yang lebih menjurus kepada terlebih pada sesuatu. Iaitu pertama sekali contoh dalam hutang. Contohnya kita beri 1,000, minta bayar balik 1,100. Maka 100 itu adalah riba. Sama ada kita rasa tertindas atau tidak rasa tertindas. Ada juga riba kerana bayaran secara bertangguh. Contohnya kita perlu bayar 2,000 dalam masa 5 bulan. Tiba si penghutang tak mampu bayar dalam jangka masa itu, lalu si penghutang beri tangguh dengan syarat daripada 2,000 jadi 2,050 ringgit sebab lambat bayar. Maka 50 ringgit itu adalah riba. Riba misalnya dalam tukaran barang dengan barang. Ini ada 6 jenis barang lah. Contoh tukar emas lama 2 gram dengan emas baru 3 gram. Kalau ada pertambahan, pengurangan, maka ia adalah riba. Apalagi contohnya bayaran emas dalam waktu yang tertangguh. Yang ini agak teknikal. Ada fatwa, ada perbahasan. Tapi bila ada orang-orang yang cuba nak memperbetulkan benda ini, lalu dituduh menyusahkan orang, nyaya ke orang dan sebagainya lagi. Sedangkan riba ini bahananya besar. Ar-riba sab'una huban aisaruha an yankihar rajulu ummahu. Dosa riba ini ada 72 pintu. Dan yang paling ringannya adalah sama seperti hukum seorang berzina dengan maknya sendiri, kata Nabi. Tuan-tuan, kalau kita baca surat khabar, baca berita, tiba dapat cerita ada seorang anak memperkosa ibu kandungnya. Apa reaksi satu Malaysia, terutama golongan netizen Konoha ini? Sudah pasti dia akan kecam beramai-ramai. Gelombang kutukan pasti berlaku luar biasa sekali. Tapi bagaimana halnya jika ada bank yang mengiklankan atau mempromosikan pinjaman dengan bunga? Ada ataupun tidak pengingkaran ataupun protes besar-besaran terhadap tawaran ribawi itu? Ataupun itu dianggap berita biasa? Atau bahkan akan menerima pula puji-pujian kerana lunaknya bunga-bunga faedah yang ditawarkan? Sebab itu benda ni kita tak dapat nak ulas panjang sebab sangat teknikal. Dia orang yang sesuai cerita tentang riba ni orang yang duduk dalam dunia muamalat. Sebab saya tradisional, mungkin kita tahu kitab-kitab lama begini-begini. Tapi sekarang transaksi ataupun urus niaga itu semakin complicated, memerlukan orang yang duduk dalam dunia syariah muamalat. Baik itu nak selamat tuan-tuan, berurus niagalah dengan sistem perbankan yang menggunakan cara Islami. Dia lebih selamatlah. Dah tolong-tolokkan mana patut zakat, kita zakat. Ni panjanglah ceritanya. Apa yang mustahak, berusahalah untuk menjauhi riba. Ada satu hadis lain Nabi sebut, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Ni kata Abdullah bin Mas'ud. Nabi pernah menyebut, aku laknat orang yang makan riba dan orang yang beri riba. Ni hadis riwayat Muslim. Ketika mendengar hadis ni, Al-Qamah radhiyallahu anhu dia tanya kepada Ibn Mas'ud, adakah orang yang makan dengan orang yang beri riba saja laknat dari Nabi? Macam mana pula orang yang kerja tolong rekodkan, key in data masuk dalam komputer? Ni ayat sekarang lah. Kalau dulu juru tulis
Bagaimana dengan saksi dia? Ibn Mas'ud kata, saya tak sure, saya dengar setakat itu saja. Awak boleh verify dengan sahabat lain kau ada maklumat. Datang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat juga, dan dia menjawab pertanyaan Alqamah itu. Kata Jabir, la'ana Rasulullah akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Nabi laknat orang makan riba, beri riba, penulis transaksi riba, saksi riba. Kata Nabi, semua tu 2 kali 5, 5 kali 2 belaka, kata Nabi. Mereka itu semua sama. Dua hadis ini dua-dua diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan dimasuk dalam kitab Al-Musaqat, bab lu'ina akilur riba wa mu'kiluhu, hadis nombor 4068, hadis nombor 4069. Sekali lagi, cerita riba ni tak popular. Masyarakat kita, kalaulah dia boleh bawa gelombang boikot tu kepada institusi yang riba, kan itu lebih bermakna lagi. Sebab saya tengok gelombang boikot jaya. Lalu KFC, lalu McD dan macam-macam, memang tak berapa ada orang. Maknanya netizen berjaya buat. Tapi alangkah indahnya kalau benda yang sama dia buat kepada kedai nombor ekor misalnya. Benda yang jelas haram, hak jelas ada dalil, itu pasti kita akan merasa nikmat daripada suasana itu. Jadi moga-moga kita semua tak terlibatlah dengan riba. Riba ni susah di dunia, susah di akhirat. Tak payah, dunia pun susah, akhirat lagilah susah. Jadi nama yang pertama Nabi nampak balanya adalah orang makan riba. Perut besar rumah, dalam perut ada ular pula lagi. Ni yang pertama. Yang kedua, Nabi cerita kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ra'aitu lailata usriya bi qauman lahum masyafiru ka masyafiril ibil wa qad wukkila bihim man ya'khudhu bi masyafirihim thumma yaj'alu fi afwahihim sakhran minan nar yakhruju min asafilihim faqultu ya Jibril man haula faqal haula'il ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Pada satu malam ketika aku diisrakan, aku melihat satu kaum yang bibir mereka terjuih macam bibir unta. Tuan-tuan biasa tengok unta dekat Arafah kan, atau dekat piramid ke, bibir terjuih macam unta. Kemudian aku tengok ada orang tarik pula bibir itu bibir tu lah terjuih, tarik pula dia orang macam main tarik tali. Jadi bibir itu ditarik pula orang, kemudian dalam mulut mereka disumbat pula dengan batu. Batu tu pula kata Nabi sakhran minan nar, buat batu api neraka. Teruk sangat, bibir terjuih, tarik dia orang, sumbat pula mulut dengan batu daripada neraka. Nabi ngeri menengok, tanya kepada Jibril, Jibril man haula? Siapa pula ni ya Jibril? Jawab Jibril, inilah umatmu. Jadi tuan-tuan okey, saya teruskan je lah. Balik kepada cerita tadi. Bila tanya kepada Jibril, siapa ni ya Jibril? Teruk bibir terjuih, tarik dia orang, mulut sumbat dengan batu neraka. Ini umatmu yang suka seleweh harta anak yatim. Dia makan duit anak yatim. Memang tuan-tuan, buat rumah anak yatim boleh buat duit. Ni bukan kita kata kawan-kawan kita yang buat rumah anak yatim, tak. Buat rumah anak yatim insya-Allah ada dana. Apa sebab? Kerana orang simpati kepada anak yatim. Saya dulu jaga masjid negeri, kita buka banyak tabung. Masjid kalau nak sumbangan banyak, tabung kena banyak. Kalau boleh jemaah naik ke masjid melangkah tabung, makna banyak tu tabung dia. Saya lock tabung baru boleh masuk. Betul, kalau Selangor masuk tangga, tabung dulu. Tabung dulu. Tengah ceramah, golek tabung kadang-kadang ke belakang. Jadi kita buat tabung, tapi kita separate lah. Ni tabung untuk keceriaan contoh. Ini tabung untuk misalnya pendidikan. Ini tabung untuk ceramah Maulid Rasul akan datang. Sebab kita nak buat ceramah kena kutip awal, baru boleh buat majlis tu besar sikit. Kemudian kita ada satu tabung, tabung anak yatim. Dalam banyak-banyak tabung, yang paling tinggi kutipan tabung anak yatim.
Tabung anak yatim kutipan banyak. Lebih pada 1/2 juta duit dia dalam bank Islam. Lebih pada 1/2 juta. Kita terpaksa separate account, tak nak campur. Sebab takut akan masuk neraka sumbat mulut batu. Tak berani pula dah. Banyak sangat. Terpaksa buat account lain. Jangan main. Sebab itu ramai kawan saya yang buat tempat anak yatim ni, dia kata alhamdulillah rezeki Allah bagi. Kadang kita iklankan kita punya pusat anak yatim, ada nombor akaun, hari-hari duit masuk. Hari-hari. Sebab orang belas dengan anak yatim. Jadi ujian dia berat. Kalau jenis gambar mata, tak ada mana lah, Belfire lah jawab tak lama lagi. Ni contoh, marah pula orang yang beli Belfire. Amanah tu, amanah kita. Jaga elok-elok duit anak yatim ini. Ataupun pok-pok saudara yang menjaga anak saudara dia. Mana ayah dia meninggal, adik-adik kita meninggal, anak saudara ada, harta dia ada. Lagi umur dia belum sekian-sekian, tak boleh turun ke dia, kita jadi penjaga. Jangan kita kong kali kong pula dah, pergi jalan sampai Disneyland apa semua. Tak boleh begitu. Awak buat perangai begitu, esok neraka bibir terjuih. Mana tuan-tuan esok daripada masyarakat nampak orang bibir terjuih, tu semua kong kali kong duit anak yatim semua tu. Kita minta jauh lah, duit anak yatim ni amanah orang, tak boleh. Tu yang kedua. Yang ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada satu riwayat, dia tanya pada Nabi, "Ma ra'aita lailata usriya bika?" Ya Rasul, masa malam Isra Mi'raj tuan nampak apa? Kata Nabi, "Ra'aitu ummati darbain." Aku tengok umat aku masa hari kiamat nanti pecah kepada 2 kumpulan. Darbun alaihim thiyabun ashaddu bayadan minal qirtas. Satu puak ni, dia punya pakaian dia putih macam kertas. Macam kertas A4 tu, putih. Adapun wadarabun alaihim thiyabun ramadun. Tapi ada satu kelompok umat aku pakaiannya warna kelabu, warna grey. Kan pelik tu ya. 2 warna. Fakultu ya Jibril man haula. Aku pun tanya kepada Jibril, apa yang ada 2 tone color ni wahai Jibril? Jawab Jibril, amma ashabus thiyabi ramadi fa innahum khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an. Kata Jibril, itu adalah umatmu yang warna kelabu tu, yang putih tu clear lah, putih. Yang kelabu tu ya Rasul adalah orang yang masa hidupnya dia punya amal baik dengan amal buruk bercampur. Dia maknanya balance account dia. Semayang juga, mencuri motor juga. Contoh. Semayang masjid, keluar curi selipar orang. Contoh. Dia balance. Maknanya semayang masjid pun dia, masuk pertandingan karaoke pun dia juga. Ni contoh. Semayang masjid pun dia, ataupun imam contohnya, ada 2 watak. Payah juga awak imam, tapi dalam masa yang sama naib Johan snooker peringkat daerah. Jadi dia Hak Johan tu token snooker tu, dia naik Johan. Ni contoh. Tak ada benda ni berlaku, contoh. Artinya dia bercampur aduk. Kita konsisten lah buat baik-baik begitu. Nak jahat biar jahat betul. Bila bercampur-campur ni dapatlah baju warna kelabu, itulah tak adalah hukuman apa-apa. Tapi kita cam lah nanti di padang mahsyar. Jalan tengok, oh kelabu ya. Mana kan minta orang mandi ya. Orang masjid intai orang mandi. Dia jadi kelabu lah sebut. Yalah, kalau kita kaji pun black area, white area, black, white, kita ada grey area juga kan kalau orang kajian keselamatan. Macam penceramah kan, orang selalu kategori kau, ini penceramah blacklist, ni senarai hitam, yang ni senarai putih, ini senarai kelabu. Kenapa pula senarai kelabu? Tak tahu alik mana. Ada dia panggil kelabu. Kelabu ni biasanya tak tahu pendiriannya kat arah mana. DAP lah bahasa kita mudah. DAP ni duduk atas pagar. Dia panggil duduk atas pagar. Tak tahu di mana. Wala haula'i wala haula. Baju kelabu lah esok. Itu yang ketiga yang Nabi nampak. Yang keempat, ada satu hadis daripada Anas bin Malik. Ni apa yang Nabi nampak lah, Nabi share. Kata Anas, Nabi cerita, ra'aitu lailata usriya bi rijalan
tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin. Faqultu ya Jibril, man haula'i? Qal haula'i khutaba'u min ummatika ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitaba afala ya'qilun. Pada malam Isra, aku melihat ada sejumlah lelaki yang kerja mereka, yang mana mereka ini bibir mereka digunting, dan gunting tu pula buat daripada api neraka. Bibir kena gunting. Jadi Jibril, Nabi kita tanya kepada Jibril, man haula'i, siapa ini wahai Jibril? Bala apa lagi ni? Gunting bibir sendiri pakai gunting pada api ni. Maka jawab Jibril, haula'i khutaba'u min ummatika. Mereka ini adalah khutaba. Khutaba ni apa maknanya? Orang yang beri khutbah. Dalam bahasa mudah, mereka itu wahai Muhammad adalah penceramah. Penceramah, orang yang khutbah, orang yang menyampaikan syarahan. Min ummatika, mereka ni umatmu, kerja berceramah. Apa sebab gunting bibir sendiri? Ya'muruna nas bil birri wa yansawna anfusahum. Dia siang malam suruh orang buat baik, dia sikit habuk tak buat. Dia suruh itu ini pun suruh itu, dia haram buatnya. Dia niat nak makan komisen je kerja. Kata tak apalah, suruh orang buat baik, orang tu buat, kita dapat pahala. Nak makan komisen je kerjanya. Wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Dan mereka ini membaca kitab, mengajar orang, tapi macam tak ada otak, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ini menjadi suatu amaran yang sepatutnya diambil perhatian oleh kita para asatizah. Ini ustaz-ustaz, ustazah kena ambil perhatian hadis ini. Dia dalam banyak hadis memang Nabi cerita, orang yang mengajak orang buat baik, mencegah orang buat mungkar, ini bagus. Tapi kalau dia tak buat, dia punya hukuman lebih berat pada orang lain. Antaranya, kalau kita tengok rangkaian hadis-hadisnya, orang yang suruh orang buat baik, tapi dia lah tak buat nombor satu, ataupun dia larang orang buat, dia lah paling suka nombor satu, maka orang ni masuk dalam neraka. Bukan masuk ikut pintu biasa, tak, dilemparkan dalam neraka sampai terburai perut. Ada satu riwayat, kata Abu Wail radhiyallahu anhu, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Pada hari kiamat akan dihadirkan seorang ahli neraka yang mana fayulqa finnar, dia dilemparkan oleh malaikat dalam neraka, dicampak begitu saja. Fatandaliku aqtabuhu finnari fayaduru kama yadurul himaru birha. Bila dilempar oleh malaikat, perutnya terkeluar, terburai isi perutnya. Dan dia pula dipusing, diputar-putarkan oleh malaikat dalam neraka itu seperti keldai yang menarik mesin giling. Kena pusing, diseksa. Fayajtami'u ahlun nar alaihi fayaqulun. Ahli neraka yang lain jadi heran. Ahli neraka tu dah teruk, dah kena azab. Bila dia tengok mamat ni, ui, ini rare ni. Kita orang tak ada kena campak begini. Awak ni berat sungguh dosa ni. Siapalah orang ni? Hai fulan ni, masya'nuka. Siapa engkau ni? Bila orang tu pusing saja, mereka punya, ustaz. Ni contoh marah pula ustaz. Saya boleh sebut sebab saya ustaz. Kalau orang lain ceramah, kena entahlah orang tu. Ustaz, alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah tuan dulu berceramah ajak kami buat baik, suruh kami jangan buat benda tak elok? Kenapa ustaz lebih teruk pada kita orang berburai perut ni? Apa cer? Dia borok juga. Apa jawab orang ni tadi? Qal kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Silap saya dulu.
Saya suruh kamu buat makruf, buat baik, tapi saya sikit habuk tak buat. Dan saya larang kamu buat mungkar, tapi saya lah favorite nombor 1 buat kemungkaran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih. Baik itu nak ceramah ni bukan senang. Memanglah glamour, sambut dia orang, cium tangan sampai siku. Suka. Ni saya ni berceramah kecil-kecilan ni tuan-tuan. Kalau berceramah besar sampai ke sini, orang pakai belakang orang. Peminatnya ramai, suka, dihormati, dimuliakan. Tetapi kalau apa yang diucapkan, diseru itu tak dibuat, berat. Kisah tentang seorang lelaki yang pecah perutnya dalam neraka ini rentetan daripada satu riwayat. Riwayat ni riwayat panjang, kata Abu Hurairah. Ini juga mendatangkan keinsafan lah kepada kita yang selama ini banyak buat ibadah, tapi kita tak tahu Allah sudi tak terima ibadat kita. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bercerita, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulus tushhida. Orang pertama akan diadili, yang akan menjalani prosiding mahkamah pertama sekali adalah orang-orang yang mati syahid. Dan nombor 1 prosiding mahkamah di akhirat, mati syahid. Jadi mereka dipanggil. Ketika itu Allah, malaikat akan bersoal jawab. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhidtu. Yang mati syahid ni tadi, malaikat pun bawa lah brosur, menu, bakal-bakal nak masuk surga ni semua. Ini package yang ditawarkan surga awak, ada ni, ada masah, ada bidadari ni. Dia pun sukalah. Awak suka tak? Suka, kata orang tu. Lantas Allah bertanya, wa fama amilta fiha. Awak buat apa yang baik sangat sampai awak rasa awak layak? Dan Mamat ni dengan confident jawablah, qataltu fika hatta stushhidtu. Saya dulu berjihad, saya berperang semata-mata kerana-Mu ya Allah, sehingga saya mati syahid. Apa jawab Allah? Kazabta, nipu, pelawak, pedoh, engkau pembohong. Walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Allah marah, engkau pembohong. Engkau dulu perang supaya orang iktiraf engkau sebagai orang berani. Dan itulah yang kau dapat. Orang puji engkau, orang gunakan nama engkau, letak nama dewan macam-macam. Kau lah orang hebat. Diberi pingat lepas kematian kau macam-macam. Dan memang itu engkau hendak. Kau bukan berperang kerana aku. Malaikat seret orang ni, lempar dalam neraka. Itu orang pertama, orang mati syahid. Siapa ke orang kedua? Yang ini saya sambung kemudian, kerana kita nak beri laluan dulu pada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung ceramah Isra' Mi'raj kita pada malam ini. Kita sedang membincangkan salah satu daripada yang Allah perlihatkan kepada Nabi semasa malam Isra' adalah pemandangan-pemandangan di neraka. Dan ada beberapa golongan yang Nabi nampak. Antara yang kita sempat ulas malam ni adalah pemakan riba, orang yang makap dan makan duit anak yatim, orang-orang yang mengajar kebaikan tapi tidak diamalkan. Ini semua memberi suatu iktibar kepada kita. Sebab neraka ni bukan benda suka-suka. Nanti saya akan terangkanlah tentang masalah neraka ini. Jadi balik kepada riwayat yang tadi, Nabi bercerita prosiding mahkamah pertama di akhirat sebab untuk geng-geng mati syahid. Macam di Palestin ke di Gaza ke di dulu ke perang Badar ke perang, semua akan dicek balik. Sebab kita pun pujilah mereka, dia ni hebat, syahidlah mereka, Allahumma ya Allah berkat. Kita tak tahu nanti mereka akan dinilai balik dia punya hati dia. Yang kedua yang akan prosiding mahkamah adalah rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'al Quran. Golongan kedua yang akan diadili adalah pertama, orang yang menuntut ilmu, mengajar ilmu
dan para pembaca Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Didatangkan kepadanya segala nikmat yang akan dia dapat kalau masuk surga nanti, dan mereka pun seronok nak menerima segala tawaran itu. Tiba-tiba Allah tanya, fama amilta fiha. Bagi tunjuk sebab. Apa sebab awak rasa awak layak dapat? Semua yang malaikat tunjuk brosur semua tadi ni, menu-menu ni dapat apa, syurga-syurga gini ni. Dengan confidentnya mereka menjawab, ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Kami layak dapat sebab kami dulu belajar ilmu, kami mengajar ilmu, dan kami membaca Quran. Semuanya kerana-Mu ya Allah. Mana dia ni pembaca Quran, dia ni pengajar, penceramah. Saya buat semua kerana Engkau ya Tuhan. Apa jawab Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sendiri tu, qala kazzabta, penipu. Jangan nak tipu aku. Walakinnaka ta'allamta ilma liyuqal alimun wa qara'tal Quran liyuqalu huwa qari'un. Engkau dulu di dunia berceramah, mengajar sana sini kerana engkau nak orang panggil engkau alim. Engkau nak dianggap orang hebat, banyak ilmu. Dan kau membaca Quran, lagu-lagu, taranum, bagai-bagai supaya kau dipuji. Ini qari. Celah mana engkau buat tu kerana aku? Fakut kila. Yes, semua orang puji engkau. Kau ada fan yang ramai, engkau ada subscriber yang hebat, engkau ada top fan, orang yang follow engkau ramai, orang like engkau punya posting hari-hari. Yes, kau jadi popular, orang minat, orang sayang. Tetapi jangan sebut engkau buat tu kerana aku. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah kata ini orang campak dalam neraka. Itu yang menjawab hadis tadi. Campak terburai perut. Itu dia kaitan dengan hadis ini. Oh, don't play. Don't play. Lebar. Biasa ustaz warning orang. Hari ni ustaz kena warning semua. Sudahlah masuk neraka dah ustaz. Dah, kalau buat kerja baik tak ada masalah, hati. Yang penting hati. Tuan-tuan jangan pula takut baca Quran lepas ni. Baca Quran kan campur neraka. Ini bukan pembaca biasa. Ini qari ni. Saya selalu pesan pada orang yang merdu suara, pandai taranum, niat betul. Jangan baca tu riak, takbur, minta dipuji. Jangan begitu. Sebab ini semua adalah ayat-ayat Allah. Bukannya syair ni, ayat Allah. Baca puisi tak apa, orang puji lah bagi nak rock. Tapi ayat Quran jangan. Yang ketiga kata Nabi yang akan menghadapi prosedur mahkamah adalah rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kullihi fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha. Golongan ketiga yang akan dipanggil oleh Allah adalah orang yang masih hidup, diberikan dia rezeki yang bagus, dan dia pula hartanya Allah Ta'ala bagi banyak. Maka dia ni kuat bersedekah, penderma, dermawan. Datang malaikat bawa brosur tunjuk apa nikmat yang dia akan bakal dapat apa semua. Macam tadi jugalah Allah tanya, fama amilta fiha. Awak apa amalan yang merasakan layak dapat ni semua? Dengan confidentnya dermawan ni jawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Oh begini, saya dulu tidak pernah meninggalkan sedekah. Saya infak sokmo pada jalan-jalan yang engkau cintai yang Allah, ya Allah. Dan saya sedekah semuanya kerana engkau ya Allah, tak ada sebab lain. Apa jawab Allah? Kazzabta, menipu. Lakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qila. Kau dulu sedekah banyak supaya orang puji engkau ni orang yang sangat pemurah, orang-orang baik. Kau buat kerana nak dapat pujian orang. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Kata Tuhan, ini orang campak dalam neraka. Hadis ini tuan-tuan, hadis riwayat Imam Muslim dan juga An-Nasai. Disahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Sebab itu dalam riwayat Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah, ketika Muawiyah radhiyallahu anhu mendengar hadis ini, dia tanya
hukuman ini telah berlaku ke atas mereka. Bagaimanakah kita nanti? Yang Nabi cerita tu orang tu dah kena semua tu. Kita esok gua negara. Menangis dia. Menangis. Kemudian lepas dia dah tenang, diusap mukanya. Dia kata memang betul lah. Kalau dalam Quran Allah berfirman dalam surah Hud ayat ke-16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak mendapat apa-apa pun di akhirat nanti kecuali masuk neraka. Lenyaplah di akhirat itu semua yang pernah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan selama ini. Surah Hud ayat 16. Kenapa sia-sia? Sebab buat bukan kerana dia. Itu ya, bukan kesalahan lain. Berceramah kena niat nak betulkan agama, nak betulkan umat kerana Allah. Jangan niat nak glamour tak tentu arah. Nak berderma, nak bersedekah, lah tak ada masalah. Jangan buat live pula. Jangan dengar ada sedekah RM50 ke masjid, buat live juga. Tak payahlah tunjuk ke orang. Dia boleh cerita ke orang, tapi bukan kita cerita. Suruh orang lain cerita, boleh. Sedekah ni boleh tunjuk, tapi bukan kita. Apa tujuan? Sebab sedekah ni satu-satunya amalan yang boleh dibuat sama ada nak sorok atau terbuka. Tak ada masalah. Tuan-tuan tak boleh kecam orang yang sedekah terbuka. Tapi jangan dia sendiri cerita. Kalau orang lain tu kan cerita, tak ada masalah. Sebab ia memancing gairah orang. Jangan contoh bila kita ada duit tapi tak pernah sedekah, buka media sosial, tengok ada orang-orang tertentu suka sedekah, kita akan jadi, alamak dia boleh takkan aku tak boleh. Jadi dia memancing semangat. Tapi biarlah yang up cerita itu bukan orang yang sedekah, admin dia ke, staff dia ke, itu cara dia. Mesti pegang telefon sendiri sedekah, tak dia lah, hari ni kita akan sedekah ya. Janganlah begitu, itu show off. Tak boleh selfie begitu. Biar orang buat, tak apa ya. Ataupun orang yang menerima sedekah ceritakan. Macam katalah masjid kita adalah satu dermawan bagi 10,000 misalnya. Dia tak nak orang tahu. Sebab kalau orang tahu ramai banyak pula masjid minta duit dengan dia kan, pengsan pula dia kan. Jadi dia tak nak orang tahu. Tapi dia nak juga supaya memancing semangat JLC ke orang korporat ke untuk bantu juga. Jadi jangan dia cerita, kita masjid lah cerita. Hari ni alhamdulillah menerima satu sumbangan dari penyumbang yang dermawan. Ambil gambar pergi muka dia, buatlah macam cerita 999 tu, tutup ke warna hitam ke, bubuh macam Zorro ke apa ke, tak tunjuk orangnya. Boleh, tak ada masalah. Tapi hati kena betul lah. Orang berjuang, jihad fi sabilillah, perjuangan itu bagus. Tapi kalau niat awak supaya dipuji, sebab ada orang zaman Nabi pun berlaku, dia mati dalam perang. Sahabat kata, oh, alhamdulillah mati syahid. Kata Nabi, tak, dia tak mati syahid pun. Sahabat heran, dia mati dalam perang tak mati syahid apa? Dia sahaja nak mati. Maknanya kalau dia tak, dia maknanya dah suasana berkecamuk, dia main masuk begitu je. Padahal kalau dia ada perancangan pun, dia tak patutnya mati begitu. Dan dia niat supaya orang puji dia, wira. Oh, berani dia. Musuh 10 orang, dia terjun seorang, memanglah mati. Tapi dia dipuji. Nabi kata tak boleh begitu. Mana niat kita, oh, biar lepas ni Masjid As-Salam tukar nama kawan pula sebab kawan mati. Tak boleh begitu. Niatnya salah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi bercerita tentang azab-azab dalam neraka ni, tujuan satu je, nak menjadikan kita takut. Kalaulah kita malam ni dengar cerita azab tak takut, something wrong. Something wrong. Tak ada rasa gerun langsung. Kita yang selalu bersedekah, kita selalu mengajar masjid surau, kita yang mengaji Quran bagus-bagus, kita yang macam-macam kebaikan kita buat, tapi bila dengar pasal azab tak rasa apa-apa, something wrong. Sebab itu kita orang Islam mesti selalu istiqamah minta surga. Neraka ni kalau boleh jangan masuk langsung, walaupun sekejap. Ada orang dia kata tak apalah ustaz, masuk sehari dua lepas tu masuk. Jangan gitu, ini bukan pusat serenti ni. Neraka ni azab. Tuan-tuan sekalian, neraka ni sangat panas.
Panasnya neraka ini, api di dunia ni hanyalah satu daripada 70 bahagian kepanasan neraka. Nabi sebut, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Api yang dinyalakan oleh anak-anak Adam ini hanya satu bahagian saja daripada 70 bahagian panasnya api neraka. Sahabat bertanya, wallahi ya Rasulullah, in kanat lakafiyatan, wahai Rasulullah, api dunia ni pun tak cakap nak tahan dah panasnya, seksa lah ya Rasul. Fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mislu harriha. Api neraka jahanam tu lagilah 69 kali ganda dipanaskan lagi daripada dunia ini. Hadis Bukhari Muslim. Di api neraka ni, kalau berdasarkan riwayat daripada Abu Hurairah, dia dipanaskan 1000 tahun sampai dia jadi merah. Kemudian sampai 1000 tahun lagi sampai api itu putih. Kemudian 1000 tahun lagi sampai api dia warna hitam. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi api neraka memang panas. Kalau kita nak buat perbandingan di dunia, jangan tuan-tuan bila baca hadis, api di dunia ini 1/70 daripada kepanasan api neraka. Tuan-tuan jangan bandingkan api di dunia ni dengan api hak biasa-biasa. Bandingkan dengan api yang paling panas sekali. Itu cara dia. Kalau kita di dunia ni apa api panas? Setakat lighter tu orang senyum, tuan-tuan. Lighter panas apa? Lighter tak panas ha? Dia hak panas di dunia ni contohnya air panas. Air panas. Air panas mendidih. Berapa suhu dia? 100 darjah Celsius. Berapa orang kalangan tuan-tuan di sini air menggelegak berani celup jari? Bukan masuk tangan, celup jari. Tak berani. Itu baru 100 darjah. Tuan-tuan kalau celup tangan, angkat putih tangan, habis kulit luruh semua. Itu tara air panas saja. Kita tengok gas api memasak, api atas dapur tu, berapa panas? 300 darjah Celsius. Tuan-tuan berani layu tangan di situ? Tak berani. Berbelang tangan. Panas ke? Adakah itu yang paling panas di dunia? No. Lava gunung berapi berapa panas? Suhu lava yang melimpah dari gunung berapi biasanya antara 700 sampai 1200 darjah Celsius. Kita tengok video dalam National Geographic pun rasa nak pengsan. Ya Allah, panasnya, berasak-rasak. Tapi adakah lava gunung berapi benda yang paling panas di dunia? Tak. Ada lagi yang lebih panas daripada itu. Antaranya oxy-fuel welding ataupun oxy-acetylene welding. Ni welding untuk nak potong besi atau cantum besi. Kepanasan api ataupun flame oksigen bagi acetylene ini cecah berapa? 3,500 darjah Celsius. Sebab besi hanya boleh cair pada paras suhu 1,500 darjah Celsius. Baik tu orang buat kerja welding pakai cover mata dan sebagainya. Kalau dia tengok direct, boleh jadi Kasim selamat. Jangan main. Cahaya dia terlampau panas sangat. Baiklah, mungkin ada api lebih panas berarti, tapi kita tak ada maklumat. Katakanlah kita ambil kepanasan oksigen acetylene ini sebagai suhu paling panas di muka bumi, itu 1 daripada 70 saja. Maknanya suhu api neraka 70 kali ganda seperti mana yang Nabi sebut. Kata tadi, kalau ikut perkiraan suhu api neraka ni mungkin sebab nak 70 kali ganda daripada 3,500, maknanya mungkin dia punya suhu 245,000 darjah Celsius. Mungkin lebih daripada 2,500 kali lebih panas daripada air panas yang mendidih. Adakah tuan-tuan kata lagi, tak apalah duduk sekejap ustaz, nak terai. Orang waras pun, orang yang tak waras je sanggup kata begitu. Neraka ni sangat panas. Sebab itulah saiz ahli neraka akan dibesarkan. Kita nanti pada mahsyar, badan kita tak ikut spek sekarang. Ni spek JKR standard. Pergi akhirat nanti kita berubah saiz kita. Dalam satu riwayat kata Abu Hurairah, hadis Muslim,
Kita esok gigi kita besar Jabal Uhud. Gigi kita, kulit kita setebal 3 hari perjalanan. Kata Abu Hurairah, ma baina mankibail masiratu salasati ayyam li raqibil musri'. Jarak antara kedua bahu kita nanti sama jarak kalau naik kenderaan 3 hari baru sampai. Jauh ngambau. Ini hadis Bukhari Muslim. Ada satu riwayat Abu Hurairah, Nabi pernah cerita, darsul kafir aw nabal kafir mislu udin wa ghilza jilduhu masirata salasa ayyam. Gigi geraham kita esok sebesar gunung Uhud, kulit 3 hari perjalanan. Gunung Uhud berapa tinggi? Jabal Uhud yang mau balik pada ziarah Madinah. Jabal Uhud tinggi 1077 meter. Mana sebesar-besar gunung on the way pada airport ke bandar tu yang tuan-tuan nampak sepanjang jalan. Itulah besar gigi kita esok. Kenapa dibesarkan? Punggung orang kita daripada mahsyar di hari akhirat, punggung kita besarnya jarak Mekah ke Madinah. Besar badan kita. Ini riwayat Tirmizi daripada Al-A'mash. Ini hadis gharib. Kenapa dibesarkan? Supaya masuk neraka lazat hukumannya. Kalau ikut spek JKR sekarang, tak ada masuk gentung, tak ada masuk gentung. Boring malaikat, boring aku. Baru nak seronok, hancur lah. Jadi bila tebal kulit kan sedap dia barbecue. Dia sedap sikit mengazab kita. Apa jenis hukuman di neraka? Ini nak bagi kita gerus lah, supaya hidup ni jangan kena takut sikit dengan azab Allah ni. Umumnya ada 10 hukuman dalam neraka ni. Kita doa pada Allah jangan masuk langsung lah. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut, dia bab neraka, tuan-tuan kena cari Quran. Neraka jangan tanya orang, sebab orang dia bukan ahli neraka. Dia tak ada local standard nak cakap tentang neraka. Neraka ni kena tanya kepada Tuhan dia yang mencipta neraka. Allah je yang tahu. Manusia tu reka macam-macam rupa neraka tu kan. Allah Ta'ala sebut pertama dalam surah At-Taubah ayat 35. Hukuman pertama disediakan dalam neraka adalah dibakar. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dalam neraka mereka dibakar dahi mereka, punggung mereka, rusuk mereka. Surah At-Taubah ayat 35. Mana dibakar? Dibakar macam tuan-tuan tengok kambing panggang tu lah, bakar sengasuh. Tu yang pertama. Hukuman yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir ayat 71 sampai 72. Izil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang pada leher mereka dan mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian dibakar pula dalam api. Surah Ghafir 71-72. Mana leher tarik dengan rantai, seret air menggelegak ni, geleg, dah keluar, bakar pula lagi. Ni hukuman kedua. Hukuman ketiga surah Ad-Dukhan ayat 47 sampai 49. Khudhu fa'tilu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'si min azabil hamim zuq innaka antal azizul karim. Peganglah dia, seretlah dia ke tengah neraka, tuangkanlah atas kepalanya air yang panas. Sesungguhnya kamu dulu orang yang sombong, orang yang perkasa. Surah Ad-Dukhan ayat 47 sampai 49. Maknanya diseret tengah neraka, kepala siram pula dengan air menggelegak. Hukuman yang ketiga. Hukuman yang keempat, surah Al-Haqqah ayat 30 sampai 32. Khudhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'a faslukuh. Peganglah dia, belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia dalam api yang menyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
surah Haqqah ayat 30 sampai 32. Maknanya tangan kena ikat kat leher, tak tahulah macam mana rupa, belik pula dengan rantai 70 hasta, lempar dalam neraka. Bala betul tu. Yang kelima, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Maka mereka akan diberikan pakaian yang dibuat dari api neraka, disiramkan air yang mendidih di atas kepala. Dengan air itu hancur luluhlah apa yang ada dalam perut mereka dan kulit mereka, dan dicambuk pula dengan rotan besi. Setiap kali mereka keluar dari neraka kerana sakit, ditarik semula ke dalam neraka. Maka dikatakan kepada mereka, zuku azabil hariq, rasakanlah azab yang dulu engkau main-mainkan ini. Surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22. Itu yang kelima. Hukuman keenam, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Orang yang tak percaya kepada keterangan kami akan bakar mereka dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus rentung, kami gantikan dengan kulit yang lain. Rentung lagi, kami gantikan yang lain, supaya mereka dapat rasakan sengsaranya azab itu. Surah An-Nisa ayat 56. Itu yang keenam. Yang ketujuh bentuk hukuman dalam neraka, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Api yang Allah sediakan itu bernyala-nyala, yang nyalaannya itu membakar sampai ke hati. Surah Al-Humazah ayat 6 sampai 7. Maknanya bakar, api itu menjulang dalam badan kita terus sampai ke hati. Sifat api itu menjulang, menjunam ke dalam hati. Siapa yang dapat bala hukuman begini? Orang yang tak jaga mulut. Dia panggil humazah lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang mulut suka mengata, mencela, pencela maya, netizen yang jahat-jahat mulut. Ini semua akan masuk dalam neraka wail fi amadim mumaddadah. Aku masuk dalam neraka, aku palang badan dia pada neraka. Orang lain kena celuk, dia kena ikat. Sebab mulut kurang hajar. Cela orang, kutuk orang, ejek orang, maki orang, palangkan dia. Dan dia punya neraka tu pula neraka wail, dia tak ada udara. Dia akan berasak dalam itu, ada api daripada bawah sumbunya sampai ke hati. Ulama sebut kenapa sampai ke hati? Sebab orang mulut jahat ni hati dia jahat. Jadi elok dia bakar hati dia. Jadi kepada netizen Konoha yang suka komen tak tentu arah orang, cela orang, kutuk orang, awak ingat, baca malam ni surah Humazah itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang mulut tak ada insurans ni. Baca surah tu, tengok muhasabah diri. Adakah aku ada perangai ini? Kalau ada, standby. Kalau tak, dan taubat, neraka sampai ke hati esok. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, yauma yushabuna fil nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Ingatlah pada hari manusia diseret ke neraka atas muka mereka. Surah Al-Qamar ayat 48. Ngeri. Ada kena lempar, ada hak kena seret muka di bawah macam penyapu, seret kaki gitu. Yang ke-9, wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at martafaqa. Dan jika mereka meminta air minuman, nescaya mereka akan diberi minum air yang besi yang mendidih,
yang bila diminum menghancurkan muka mereka. Itulah minuman paling buruk dan tempat istirahat yang paling murtafaqah, paling teruk sekali. Surah Al-Kahfi ayat 29. Kita sana dahaga. Bila dahaga nak minum apa? Malaikat bagi air, rupa air bersih mendidih, minum hancur habis muka. Tuan-tuan, azab neraka ni banyak. Azab yang paling ringan pun dalam satu hadis Nabi pernah sebut, inna adna ahli nari azaban yanta'ilu bina'laini min nar yaghli dimaru min hararatin na'lai. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya apa? Yang paling ringan, dia dipakaikan sepasang kasut dari neraka, yang disebabkan panasnya kasut itu otaknya menggelegak, menahan panas di kasut itu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Maka saya bawakan huraian ini memang tujuannya nak melakutkan kita. Memang cerita neraka mesti ditakuti. Cerita surga menjadikan kita nak. Cerita neraka mesti menjadikan orang takut. Itu tujuannya Allah tunjukkan Isra' Mi'raj. Maka kita pada malam ni mari kita fikir. Marilah kita berdoa kepada Allah, jangan masuk neraka. Allahumma inna nas'alukal jannah wastajiru bika minan nar. Tuhan, masukkan kami dalam surga, jauhkan pada neraka. Semua yang ditunjukkan kepada Nabi itu menjadi satu iktibar kepada kita, bahawa neraka itu don't play. Kita boleh jadi ahli neraka kerana kita tersalah percaturan dalam kehidupan kita. Bagi orang yang dalam bidang ekonomi, dia riba. Bagi orang yang berdakwah, dia takbur, riak, dia ada nak kemasyhuran. Bagi orang yang derma, bagi orang yang buat ibadat, ada rasa riak, nak show off pada orang. Ini semua benda-benda boleh menyebabkan kita dihumban dalam neraka. Maka jauhkanlah daripada kesalahan-kesalahan itu. Begitulah sedikit sebanyak yang dapat kita cerita-ceritakan pada malam ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin, wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Ya Allah, kami mohon padamu syurga serta nikmatnya, dan apa jua yang dapat mendekatkan kami kepada surga, sama ada menerusi ucapan kami atau perbuatan kami. Dan kami berlindung padamu dari azab neraka, serta apa juga yang boleh mendekatkan kami kepadanya disebabkan oleh mulut kami ataupun perbuatan kami. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahzin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qabribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.